Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, pagi ini insya-Allah kita akan masuk kepada ayat yang keempat, yang mana ayat yang keempat bagi nota yang bercetak dia berada pada muka surat 48, manakala kalau tuan-tuan merujuk dalam bentuk soft copy PDF slide nombor 95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Inna, sesungguhnya, membawa maksud Allah membuat penegasan. A'tadna, kami telah menyediakan, lil kafirina, bagi orang yang kafir. Apa yang telah Allah sediakan bagi orang yang kafir? Ada 3. Yang pertama, salasila, iaitu beberapa rantai. Yang kedua, wa aghlala, dan belenggu. Dan yang ketiga adalah wasa'ira, iaitu api neraka. Sa'ir merujuk kepada api neraka yang bernyala-nyala. Jadi ayat 4 ini adalah ayat yang Allah memberikan jawapan berdasarkan pilihan yang telah Allah kemukakan pada ayat yang ketiga, yang mana semalam kita telah mempelajari bahawasanya Allah telah memberikan petunjuk melalui dihantarnya Rasul, diturunkan wahyu kitab-kitab. Maka mereka ini diberikan pilihan nak menjadi hamba yang bersyukur ataupun nak menjadi hamba yang kufur. Maka ayat 4 Allah memberi jawapan, sesiapa yang memilih untuk jalan dia kufur, maka Allah telah sediakan bagi mereka itu 3 bentuk azab. Azab ini kalau kita lihat, yang pertama adalah salasil. Salasil tu maksudnya adalah rantai. Rantai di sini Allah tidak memberitahu kepada kita berapakah panjangnya, dan rantai itu Allah nak pasangkan di mana. Kita perlu cari jawapan pada surah-surah yang lain yang ada menyebut topik yang sama. Antaranya kalau kita merujuk dalam suratul Haqqah pada ayat yang ke-30 sehingga ayat yang ke-32, kedua-dua ayat ini, ketiga-tiga ayat ini tuan-tuan boleh jumpa pada muka surat 567 suratul Haqqah. Surah Haqqah ni sangat bagus kalau dibaca pada waktu-waktu pagi, kerana surah ini dia menceritakan tentang hari kiamat. Kalau kita baca ayat 30 tu, Allah kata khudhuhu faghullu.
Allah kata kepada bakal penghuni neraka, Allah kata kepada para malaikat, tangkap orang yang berdosa tu, lepas tu belenggulah dia. Thummal jahim sallu, kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahim. Kemudian apa yang Allah buat? Thumma fi silsilatin, kemudian belitlah dia, rantailah dia. Jumpa tak perkataan silsilah? Sama macam salasila. Dalam ayat ni Allah bagi jawapan. Berapa panjangnya? Zar'uha sab'una zira'a, ukuran panjangnya 70 hasta. 70 hasta panjang mana? Itu adalah rantai. Yang rantai ini bukan rantai yang sejuk, tetapi rantai yang panas. Bayangkan dirantai sepanjang 70 hasta. Yang pasti rantai itu Allah akan letakkan di tangan. Cuba kita tengok apa yang diulas oleh Al-Imam Ibn Kathir, muka surat 49. Al-Imam Ibn Kathir, beliau menjelaskan rantai dalam ayat yang keempat tadi itu. Dia kata ia merupakan salasil allati tajma' aydihim ma'a a'naqihim. Ia merupakan rantai-rantai yang mana dia akan dihimpunkan tangan-tangan mereka dengan leher-leher mereka. Itu tentang rantai dipakaikan di tangan. Kemudian kita tengok azab yang kedua, iaitu aghlala, iaitu belenggu. Belenggu ini Allah sebut umum, tetapi kalau kita merujuk muka surat yang ke-49, kita lihat dalam surah Saba ayat nombor 33, Allah memperincikan belenggu-belenggu tu nak letak di mana. Kalau rantai tadi, dia akan dipasangkan di tangan 70 hasta panjang dia. Tapi belenggu itu, kita cari dalam ayat 33 surah Sabah, Allah Ta'ala berfirman, ambil yang bahagian kedua tu, waja'alnal aghlala. Jumpa tak? Aghlala. Allah mengatakan, kami telah pasangkan. Sebenarnya ini Allah telah pasangkan. Kami telah pasangkan al-aghlal, belenggu. Kenapa kita terjemah aghlala itu belenggu-belenggu? Saya minta tuan-tuan tengok muka surat yang selepasnya, muka surat yang ke-50, muka surat yang ke-50. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan bahawa perkataan aghlala adalah jama', adalah plural bagi perkataan ghul. Maknanya kalau satu ghul, kalau banyak kepada ghul, aghlala. Kita patah balik kepada ayat yang tadi itu, surah As-Sabah. Allah Ta'ala menjelaskan bahawasanya waja'alnal aghlala, kami telah pasangkan belenggu-belenggu. Di mana? Fi a'naqil ladzina kafaru, pada leher orang yang kafir itu. Jadi jawapan dia apa? Allah pasangkan rantai, malaikat tangkap ahli neraka ni, dipasangkan rantai 70 hasta tadi itu, diletakkan mana? Di tangan. Kemudian Allah letak satu belenggu-belenggu dekat leher-leher orang kafir. Masuk ke dalam neraka, buat selama-lamanya. Kemudian tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, kalau kita gabungkan ke semua maklumat tersebut, bahawa ahli neraka ini Allah letakkan rantai di tangan dia, dipasangkan belenggu,
dan diletakkan tangan dia bersama dengan leher-lehernya. Okay. Kemudian Allah mengatakan azab yang ketiga adalah sa'ira, iaitu neraka yang sifatnya adalah api yang bernyala-nyala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita dapat belajar pada ayat yang keempat ini? Apa peringatan dia yang telah Allah nak sampaikan kepada kita? Yang pertama, ayat ini membuktikan bahawa neraka itu sebenarnya telah wujud. Sebab apa? Sebab dalam ayat a'tadna adalah kata kerja lepas, iaitu dia panggil past tense. Maknanya Allah tak kata kami akan sediakan, tak. Tapi Allah kata kami telah sediakan. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok dekat ayat tu, waja'alna kan, waja'alna ni maksudnya Allah kata kami telah letak belenggu tu. Kalau seperti dalam surah Sabah tu, dia menunjukkan bahawa benda tu pasti akan berlaku. Okay. Jelas untuk ayat yang pertama. Pelajaran yang kedua yang kita dapat belajar, jelas dalam ayat itu ada 3 bentuk azab neraka, iaitu apa? Rantai 70 hasta dipasangkan di tangan, adanya belenggu-belenggu diletakkan di leher, dan yang ketiga adalah api neraka itu sendiri yang sangat bernyala-nyala. Ini untuk siapa? Bagi sesiapa yang memilih jalan kufur. Seperti siapa? Siapa manusia yang kita telah beri contoh semalam, yang dia dapat hidayah tetapi dia memilih untuk tak nak menerima hidayah tu, seperti mana kaum Thamud yang telah kita ulas semalam. Jadi kita masuk kepada apa yang kita perlu buat setelah kita mengetahui tentang betapa dahsyatnya api neraka ini. Kalau tuan-tuan gabungkan ayat nombor 4 ni dengan ayat dalam surah As-Sajdah, tadi pada rakaat pertama kita baca sajadah, kemudian rakaat kedua kita jumpa ayat yang keempat ni. Kalau kita masih ingat waktu kita belajar surah As-Sajdah, Allah cakap apa kepada orang yang masuk neraka? Allah kata apa? Allah kata zuqu, Allah kata rasakanlah azab neraka yang azabal khuldi, azab yang kekal. Masih ingat? Lepas tu dalam surah As-Sajdah diulang sekali lagi, zuqu apa dia? Azaban nar, azab api neraka. Masuk suratul Insan, Allah memperincikan tentang azab neraka. Baik, apa yang kita perlu buat? Nombor 1 sudah pasti, kita kena memilih jalan syakiran, memilih jalan hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nak syukur macam mana? Tengok balik tindakan yang pada ayat yang ketiga. Kita bersyukur kepada Allah dengan hati kita, dengan lidah kita, dan kita buktikan rasa syukur itu dengan amal salih. Yang kedua, kita kena sentiasa minta kepada Allah daripada kita minta perlindungan kepada Allah daripada api neraka. Ini kena minta tiap-tiap hari. Kena minta tiap-tiap hari. Antara dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi petunjuk kepada kita. Antara tempat yang mesti kita kena baca minta perlindungan daripada azab neraka adalah sejurus selepas tamat membaca tahiyat akhir sebelum memberi salam. Jadi kalau kita salat, jangan cepat-cepat nak bagi salam. Sebab apa? Kadang-kadang kita lebih suka memilih berdoa lepas salat.
okey, bagus. Tetapi yang mustajab lagi doa, kenapa tak nak doa di dalam salat? Antara tempat yang mustajab doa di dalam salat adalah pada penghujung salat sebelum bagi salam. Kita boleh rujuk hadis muka surat nombor 53 tu, yang mana kata Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ada orang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul du'a'i asna'. Nabi ditanya, ya Rasulullah, bila doa kita ini Allah akan mendengar? Maksud dia tanya sebenarnya bila waktu doa mustajab. Dalam hadis ini Nabi sebut dua. Yang pertama, Nabi kata jawfal lailil akhir, di akhir malam. Contohnya, tuan-tuan bangun awal, pukul 4 dah bangun. Itu di antara waktu sebelum subuh, itu waktu doa yang sangat mustajab. Yang kedua kata Nabi, wa dubura salawatil maktubat, dan di akhir daripada salat wajib. Akhir tu maksud dia apa? Iaitu selepas membaca tahiyat akhir. Nak lebih jelas lagi, tuan-tuan tengok hadis yang sebelumnya, iaitu muka surat 53 juga, yang mana kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim. Nabi pesan apa? Nabi kata, apabila kamu selesai daripada tasyahud akhir. Tasyahud akhir ni maksud dia apa? Tahiyat akhir. Apabila kamu selesai tasyahud akhir, Nabi kata falyasta'idz billahi min arba', maka hendaklah dia meminta, dia berdoa, minta perlindungan kepada Allah 4 perkara. Nabi yang suruh kita minta lepas baca tahiyat akhir, maknanya Nabi tak minta kita cepat-cepat bagi salam. Tak. Nabi minta apa? Doa. Ingat tak tadi hadis tadi tu? Bila doa yang mustajab sebelum bagi salam. Tapi kalau kita ikut imam, kalau imam tu cepat, cepatlah. Hari lepas ni mungkin imam, kita boleh pesan dekat dia, imam, lepas tahiyat akhir imam, kita panjang sikit. Boleh? Boleh? Kita boleh minta pada imam, jangan cepat-cepat bagi salam. Tambah-tambah lagi pergi Jumaat. Jadi buat apa pada waktu tu? Doa. Antaranya Nabi kata minta 4 perlindungan kepada Allah. Kita boleh amal doa ni. Yang pertama apa? Nabi kata Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ini minta lindung daripada azab neraka Jahannam. Yang kedua apa? Wa min azabil qabr, daripada azab kubur. Yang ketiga apa? Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan yang keempat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan minta perlindungan daripada fitnah kejahatan al-masih ad-dajjal. Nabi kata dah minta 4 perlindungan tu, barulah kau doa yang lain-lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi adakah kita mengambil peluang itu setiap kali bagi solat yang fardu? Mungkin Masjid At-Taqwa boleh memberikan satu contoh yang baik kepada para jamaah. Mesti para jamaah yang tak biasa buat, dia akan tanya, kenapa imam tu kalau dia solat, dia bagi salam tu lama? Dia baca tahiyat apa ya? Sebenarnya tahiyat yang sama, cuma dia ambil waktu tu untuk apa? Doa. Mungkin kita boleh buat pembaharuan, hidupkan sunnah Nabi, doa mustajab. Pesan pada jamaah, sidang jamaah sekalian, selepas ini Masjid At-Taqwa akan panjangkan tahiyat.
Untuk apa? Doa. Ajar kat jemaah supaya sunnah ni hidup. Tuan-tuan, pentingnya 4 doa ni, 4 perlindungan ni, kita buka pada hadis yang sebelumnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kami doa ini. Nabi mengajar kami doa ini seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kami surah daripada Al-Quran. Maksudnya apa? Pentingnya doa ni seperti mana pentingnya Al-Quranul Karim. Maksudnya Nabi ajar pentingnya doa-doa ni macam mana Nabi mengajar Al-Quranul Karim. Itu tindakan kita yang kita kena buat. Sebab apa? Sebab neraka ni azab dia sangat pedih. Jangan sekali-kali memilih untuk masuk api neraka. Jadi kita banyakkan doa pada Allah Azza wa Jalla untuk Allah jauhkan kita daripada api neraka. Maka habislah ayat yang Allah menyebut tentang api neraka. Satu ayat je dalam suratul Insan Allah menyebut tentang api neraka. Selepas ini Allah akan mengemukakan berbelas-belas ayat yang Allah menceritakan nikmat yang ada pada hari kiamat. Bermula daripada ayat yang kelima. Kita baca dulu ayat dia, penerangan nanti kita akan ulas pada minggu yang berikutnya. Kita baca ayat dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ayat 5 Allah menyebutkan kumpulan lawan kepada kumpulan orang kafir tadi. Ini adalah orang yang bersyukur. Apa gelaran dia? Al-Abrar. Siapa itu Al-Abrar? Nanti kita bincang pada minggu yang berikutnya. Tapi sebelum tu, kalau tuan-tuan nak tahu orang kafir ni, dia ada gelaran juga. Dia lawan kepada Al-Abrar, dia ada perkataan dia. Siapa tahu? Ceteka. Nanti kerja rumah tuan-tuan, tuan-tuan buka surah Al-Infitar. Tuan-tuan catat surah Al-Infitar, surah nombor 82. Lepas tu tuan-tuan buka surah Al-Mutaffifin, surah selepas dia, surah 83. Tuan-tuan cari dalam 2 surah tu Allah ada sebut lawan kepada Al-Abrar ada satu nama. Tu kerja rumah Sabtu dan Ahad. Minggu depan kita tanya, kita jawab, InsyaAllah. Boleh tuan-tuan? Kita cari itu. Saya saja nak bagi tuan-tuan supaya tuan-tuan buka surah Al-Fitar dengan surah Al-Mutaffifin. Tuan-tuan cari jawapan dekat situ, tuan-tuan akan dapat jawapan. Kalau Al-Abrar ni buku amal dia Allah nak letak kat mana? Lawan Al-Abrar ni buku amalnya Allah nak letak kat mana? Apa itu Al-Abrar? Kita tutup dengan maklumat ringkas. Al-Abrar, Al-Abrar, kita tengok sikit dekat bawah tu, dia adalah bilangan banyak, jamak, plural bagi kalimah barrun ataupun barrun.
Apa itu abrar? Ia berarti orang yang banyak melakukan kebaikan, orang yang banyak buat amal salih. Dia layak dipegang dengan gelaran al-abrar. InsyaAllah minggu depan kita akan perincikan ayat nombor 5, apa yang al-abrar ini Allah sediakan. Jadi moga-moga kita berusaha menjadi orang yang banyak melakukan amal-amal salih. So hari Jumaat ni penghulu bagi segala hari, maka gunakanlah hari penghulu bagi segala hari ni, buatlah banyak kebaikan. Datang awal ke masjid, sembahyang sunat, baca Quran, selawat pada Nabi banyak-banyak, jamu orang makan, tolong orang susah, buatlah apapun kebaikan. Moga-moga kita menjadi golongan al-abrar. Kita jumpa insya-Allah pada minggu yang berikutnya. Kita sudahi pengisian kita dengan memohon keampunan Allah, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.